Ulang sawah ni saya nak sebutlah untuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi jangan habaq kat orang lah. Orang yang duk kalut nak lemak dia apa semua tu tak sah. Ulang sawah yang terbaik pada ulang sawah Allah berikan kepadanya, iaitu rahang ulang sawah. Baiklah tuan-tuan dan perempuan, ulang sawah yang terbaik dia bahagian ni, pasung dagu dia ni. Kalau dapat, potong kepala dia, balik gantung di pokok kengor. 3 hari cuci, kengor gigit habis. Kena ulang gigit, asah tu, celup dengan kapas, tempek. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia dan dikasihi Tuan Imam, yang berbahagia ahli-ahli jawatankuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya memungkinkan kita berkesempatan menyambung kembali kuliah kita, dan insya-Allah pada penanda saya kita masuk kepada muka surat 158. Betul? 158 tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Betul? Baik, kita masuk yang keempat, iaitu perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu makan dan minum dengan sengaja. Baik, Ibnu Munzir mengatakan bahawa jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahawa sesiapa yang makan dan minum dengan sengaja di dalam solat fardu, maka solatnya menjadi batal dan wajib diulangi. Baik, mengapa disebut solat fardu? Kerana perkataan diulangi tu. Makna dia kalau sembahyang sunat pun batal, tapi tidak dituntut untuk diulangi. Itu yang perkataan diulangi tu. Baik, bagaimanapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahawa tidaklah batal solat kerana makan dan minum kerana terlupa atau kerana tidak mengetahui hukum. Dia tak mengetahui hukum.
Demikian juga sekiranya terdapat sisa-sisa makanan di sela giginya yang besarnya kurang daripada sebesar kacang, lalu ditelannya, maka tidaklah batal solatnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita tengok dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i meletakkan sama ada sisa makanan itu besar biji kacang ke atau kurang daripada biji kacang ke, dan itu adalah makanan yang sebelumnya kita makan, maka sembahyangnya batal. Contohnya kita makan cucuk badak. Inti cucuk badak tu tengah kita duk waladdah, elok waladdah tu, inti cucuk badak tu terpelantin keluar. Kita pun tolak mereka, kering. Oh, inti cucuk badak tadi ni, kita telan, batal. Ataupun inti ketayam, kecil ya tu. Begitu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ni berlaku khilaf ulama. Ulama menjadi khilaf bukan pasal batal tak batal, tapi khilaf ulama berdasarkan besar mana. Ulama dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dia menyebut kalau makanan itu, serpihan makanan itu sebesar biji kacang, baru batal. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, kecil sekalipun dia batal. Jadi kita, oleh sebab kita dalam mazhab Syafi'i, maka kita kena ambil mazhab Syafi'i. Baik, kita tengok yang kelima, berhadas atau kedatangan hadas yang membatalkan wudu. Sebab apabila wudu sudah batal, maka batallah salatnya. Yang tu yang disebut di dalam kaedah qawaid al-fiqhiyah. Kullu ma yuaddi ilal wajib fahuwal wajib. Apa-apa yang boleh membawa kepada perkara itu menjadi wajib, maka apa-apa tadi ni menjadi wajib. Apa-apa yang boleh membawa kepada yang batal, maka yang apa-apa yang tadi batal. Contohnya kita berwudu, tiba-tiba dalam masa kita berwudu, dalam masa kita sembahyang, wudu kita terbatal, maka terbatallah sembahyang kita. Ni kita tengok, kerana wudu adalah syarat sahnya salat, macam Fatihah tu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak dikira sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Dan saya selalu sebut, yaqra'u dalam bahasa Arab mesti ada dua sifat dia. Yang pertama, lidahnya mesti bergetar. Yang kedua, suaranya dengar susi dia baca. Yang tu dia panggil yaqra'u. Kalau lidahnya tak bergetar ataupun tak ada dengar susi, dia sebut la yaqra'u, tidak baca, maka batal sembahyangnya. Umpamanya dia sembahyang, dia baca Fatihah dalam hati. Tu tuan-tuan dan puan-puan kena beringat-ingat di dalam hal ini. Baik. Menurut kaedah usul fiqh, apabila batal syarat, maka batallah masyruh.
batal syarat, maka batallah masyrutnya. Itu kaedah usul fiqh. Umpamanya syarat nak sah puasa, ahli yang berpuasa itu ialah ahli niat. Apabila ahli niat itu batal ahli niatnya, maka masyrutnya batal. Na'udzubillah. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang keenam, terkena najis. Apabila seseorang terkena najis yang boleh membatalkan wudu, maka batallah solatnya, kecuali najis ringan dan kering, serta boleh dibuang serta merta. Dia ada dua perkara. Satu, najis itu najis ringan. Maksud najis ringan, najis mukhaffafah. Bukan ringan dari segi umpamanya tiap ayam kering, dia ringan. Bukan lagu tu maksud dia. Najis ringan. Ataupun satu lagi yang boleh dibuang dengan serta-merta dengan tidak payah basbuh. Tu kita kena tengok yang kata ringan tu. Contohnya selalu orang sebut, seorang sembahyang, tiba-tiba datang seekor anjing jilat kakinya. Kita pun hukum najis moran ladah, kena tahawan dulu. Dhamir tu, nya tu balik ke apa? Balik ke anjing ke balik ke orang yang sembahyang? Sebab tu jawapan dia ada dua. Kalau dhamirnya, kakinya tu, nya tu balik kepada anjing, tidak batal. Dia sembahyang, anjing jilat kaki dia, biar pergi kat dia kan? Yang kedua, dhamir tu kalau baliknya tu, nya kepada orang yang sembahyang, batal. Sebab tu masa Yazid bin Muawiyah minta kepada khatib-khatib semua mencaci Ali di dalam khutbah. Tuan-tuan dan puan, orang yang cerdik ni, pada ketika itu Yazid ada bersama di dalam masjid tu. Maka dia naik berkhutbah, dia naik, maka dia dalam doa dia sebutlah dalam khutbah dia, kita diminta oleh Khalifah Yazid untuk memaki Saidina Ali dan keluarganya, maka hendaklah kamu semua memakinya. Memakinya tu, nya kat siapa? Elok dia turun daripada mimbar, dia tanya, wa aina ya'ud dhamir? Dia kata balik kepada niat orang yang bercakap. Maka sejak daripada itu diisytiharkan tidak boleh mencaci, maka diganti dengan ayat lain. Tuan-tuan dan perempuan, sebab itu orang cerdik dia kena lawan dia dengan orang cerdik lah. Kalau kita tidak lawan dengan kepai tangan, ya tak jadi. Nampaklah kita tu lekeh. Baik, kita sambung balik. Terkena najis, apabila seseorang terkena najis yang boleh membatalkan wudu. Tadi kita sebut dah. Yang ketujuh, terbuka aurat. Terbuka aurat ketika menunaikan solat adalah membatalkan solat, sama ada kerana ditiup angin ataupun tertanggal atau disebabkan orang lain, kecuali dapat ditutup dengan segera. Umpamanya syarat menutup aurat, umpamanya kita tengok orang tawaf menutup aurat, itu adalah salah satu daripada rukun dia.
Tiba-tiba pi semayang suami isteri. Suami kata, hang pegang ni. Pegang dia batal. Pegang pencong kain umrah tu lah. Kawan ni dia tidak runtun sungguh lah. Untung-untung kawan lain tak ada hadapan tu, tak ada apa dah. Batal lah. Batal lah kawan yang tak ada apa tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kawan ni kata, aku pegang lah ni. Pegang sungguh lah kawan tu, togel lah. Baik. Disebabkan orang lain. Kecuali waktunya itu ditutup dengan segera. Umpamanya angin tiup, maka ditutup segera. Makna apa dia yang kata segera? Mazhab Syafi'i menyebut yang kata segera sekadar sempat membaca subhanallah, maka ketika itu dia sempat tutup. Ataupun dia sebut subhanallah, subhanallah, tak tutup lagi, tu baca. Dia persoalan dia tutup aurat tu dulu. Lepas tu barulah nak riuh, siapa pergi tarik kain aku ni, apa, tak apa lah. Aurat tu tak tutup lagi, dia tidak tanya siapa pergi tarik kain aku ni, mana pilah ni. Ada terbuka aurat tu baca. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kadar yang segera. Baik, yang ke-8. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tengok yang ke-8. Berpaling dada dari kiblat. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, tengok elok-elok, saya nak terang. Ulama-ulama membahaskan hal ini. Tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, syarat kita berdepan dengan Kaabah, berdepan dengan Kaabah kiblat, ialah dada. Kepala tak apa. Kita sebenarnya pergi tengok sana, tengok sini, tak apa, dada. Ulama-ulama membahaskan hal ini. Apabila kita sujud, sambung daripada sujud, lalu kita tekan tangan sebelah. Apabila tekan tangan sebelah, dada kita terkejut dari bawah. Dada di mana? Sebab itu dia kena kuat dua-dua, termasuk di bahagian ini atau di bahagian ini, ataupun tak mau tuan dia tubuh dia dulu, asalkan sampai ujung. Ini kena jaga tuan-tuan dan puan-puan, sebab ulama-ulama membahaskan hal ini sangat luas. Baik, kita tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, berpaling dada dari kiblat. Berpaling dada dari kiblat adalah membatalkan solat. Oleh itu, maka seseorang yang solat hendaklah berdiri dengan betul dan meletakkan kedua belah tangannya tetap di bawah dada, tidak menariknya terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, supaya dada tidak berpaling dari kiblat. Baik, saya nak sebut satu lagi. Yang ni menjadi polemik, menjadi perbincangan orang mengikut otak. Sedangkan ulama sudah membahaskan yang kata letak tangan semasa kita letak tangan tu lagu mana? Tuan-tuan dan puan-puan, ni polemik ya. Kena lagi. Ulama-ulama semua 16 mazhab yang terbesarnya 4, semua meletakkan tangan yang macam ni untuk pusat dan erot, memberatkan sedikit ke sebelah kiri. Ini bukan sampai begitu,
dan bukan letak di dada. Ada polemik yang letak di dada sampai menghukumkan orang lain yang tak letak di dada batal sembahyang. Baik, tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, di Pulau Pinang ada sebuah masjid. Saya tak mahabaklah masjid mana. Tak di dada ni batal. Dia bukan ikut otak, dia kena ikut ketetapan hukum hakam. Hukum hakam suruh tutup pusat kerana pusat itu adalah bekas daripada peninggalan syaitan yang tikam perut Nabi Adam tu. Dan Aaron ke sebelah kiri kerana di sebelah kiri tu adanya satu organ yang boleh memesongkan ingatan dan memesongkan hati dari sembahyang. Sebab tu kita tekan di situ. Itu pekah. Ni pidu ikut otak. Pasal hati kita tu boleh berubah pergi sana sini, maka tekan di situ. Maka tak tekan, maka sembahyang dia tak sah. Oh, kena belajar tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak suka benda-benda yang kita duk ikut-ikut ni, kita tak tahu apa, tiba-tiba kita pun ikut cara yang kita duk fikir. Baik, andai kata masa sebelum kita sembahyang kita yakin bahawa itulah kiblat, ya? Itulah kiblatnya, maka kita pun ikut yang kita yakin. Padahal hakikat yang sebenarnya, hak yang kita yakin bahawa itu kiblat bukan kiblat, maka orang itu dikira sah sebab yakin dia. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, orang tua-tua dulu dia nak buat rumah, dia ambil kira rumah dia tu bumbung kok mana, sebab orang mai tumpang sembahyang apa semua, orang tengok-tengok, oh, orang tahu dah kiblatnya kok mana. Kita tak ambil peduli. Baik, kita tengok. Tidak menariknya terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri supaya dada tetap berpaling, tidak berpaling daripada kiblat. Baik, yang berikutnya, yang ke-9, perkara yang membatalkan membatalkan sembahyang ialah berubah niat. Apa yang dimaksudkan dengan berubah niat ni? Mari kita tengok nah. Maksud seseorang yang dikatakan pada mulanya solatnya dengan niat solat zuhur, tengok, kemudian apa dia tu? Dirubahnya niatnya ke solat asar. Tengok nah. Atau sebaliknya. Demikian juga seseorang yang sudah bertakbir untuk solat dengan niat yang sudah sempurna, kemudian tergerak di dalam hatinya untuk menghentikan solat, maka itu termasuk batal. Perkara pertama sekali, berubah niat dia daripada niat solat tertentu kepada solat tertentu. Baik, ulama membahaskan hal ini. Bagaimana kalau sekiranya kita berubah niat daripada solat wajib kepada solat sunat, atau solat sunat kepada yang wajib? Kita kena balik kepada yang kata qasad ta'yin tu. Ulama membahaskan, kalau sekiranya berubah niat daripada yang fardu kepada yang sunat, yu'fa anhu, dimaafkan.
Tapi kalau sekiranya niat dia daripada sunat berubah kepada yang fardu, batalat salatu, sembahyang dia batal. Tu. Ataupun tidak batal. Antaranya sembahyang-sembahyang yang tidak termasuk di dalam perkara-perkara yang khususiah pada niat. Contohnya, kita sembahyang jenazah. Lafaz niat jenazah kita tadi lelaki. Kemudian kita dengar orang duduk bersembang di belakang, perempuan. Oh, aku tadi niat lelaki, ini perempuan. Atau sebaliknya, yang tu tidak membatalkan solat dia. Yang ni dia kata yang disebut apabila yang berubah niat itu daripada yang had ta'arad ataupun sembahyang yang ketentuan yang tertentu. Sembahyang zuhur tukar pi sembahyang asar. Sembahyang asar tukar pi zuhur. Macam itulah Aisyah. Dia duduk buat Aisyah pula. Elok-elok dia sembahyang baru dia dengar azan. Aisyah, aku sembahyang asar dah azan ni. Dia pun tukar. Ni berubah niat. Demikian juga seseorang yang sudah bertakbir untuk solat dengan niat yang sudah sempurna, kemudian tergerak di dalam hatinya untuk menghentikan solat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan untuk kita, termasuk diri saya, menghentikan solat dengan tidak dibenarkan oleh syarak maka haram. Tu kena jaga. Apa dibenarkan oleh syarak? Masa belum kita berkurung dulu kita dah sebut. Umpamanya tengah kita sembahyang, ulang yang bahayalah, ulang terdun senduk. Kita pun berhenti katok ulang tu dulu, mai sambung pula sembahyang. Tak apalah, yang tu dibenarkan. Mai ulang lidi, tengok ulang lidi lintas, berhenti katok, dia kira ulang. Tak boleh lah, dia kira ulang yang bahaya. Ulang lidi saja. Ulang sawah kan. Ulang sawah ni saya nak sebutlah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jangan habaq kat orang lah. Orang yang duk kalut nak lemak dia apa semua tu tak sah. Ulang sawah yang terbaik pada ulang sawah Allah berikan kepadanya, iaitu rahang ulang sawah. Apa yang maksud sambung dulu Ustaz? Maksud sambung kita berhenti atau pula kita sambung apa maksud sambung di situ? Sambung balik sembahyang. Sambung balik yang kedua. Sambung tang mana kita berhenti tadi ya? Bukan piduk sambung ulang tu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ulang sawah yang terbaik dalam bahagian ni. Pasung dagu dia ni. Kalau dapat, potong kepala dia, balik gantung di pokok tengah. 3 hari cuci, tengah gigit habis. Kena ulang gigit, asah tu celup dengan kapas, tempel. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita sambung balik ni. Macam mana? Dia tarik balik bisa.
Ular Sarawak ni dia apabila kita nak berusaha untuk tangkap dia atau nak memusnah dia atau nak katak dia, baru dia agresif. Kalau sekiranya kita tak peduli kat dia, dia tak peduli. Mudah sangat tuan-tuan dan puan-puan. Baca ayat dia, Bismillahirrahmanirrahim. Haqqattu lisan al-hayati wa zuban al-aqrabi wa yad al-syariqi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia patuk pun mulut dia tak terbuka. Allah tak izin untuk dia. Baik, kita sambung balik. Auzubillah. Semua jenis ular. Tak payahlah pergi duk tanya jenis apa. Tak payahlah. Kalau kita tengok ular. Betul. Kena duk ajak, kena serbiasakan. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, yang ke-10, murtad. Na'udzubillah. Yang dikatakan murtad ialah menyatakan dengan ucapan bahawa dia telah keluar daripada agama Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada buku tanda perkataan ucapan. Andai kata dia tasdik di dalam hati, di dalam waktu sembahyang, tak jadi murtad. Tetapi kalau di luar sembahyang, dia tengok suasana dia itu siuman kah atau tidak siuman, dia terpaksa kah tidak terpaksa. Kalau sekiranya tidak ada paksaan atau tidak, dia tak dalam fikiran yang dia rasional dia, maka murtad, dikira murtad. Atau tuan-tuan dan puan-puan, yang ni selalu jangan kita duk main-main tuan-tuan dan puan-puan. Kita menolak kewajipan. Orang suruh kita sembahyang, maka dia sebut sembahyang tu tidak menjadi kewajipan kepadanya, tu murtad. Na'udzubillah. Dan satu hadis lagi daripada Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa yang tinggal sembahyang secara sengaja, maka dia kafir yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan duk kira 4 kali tak hadir, 3 kali tak hadir, munafik. Dia bukan kira munafik tak munafik ni dia hadis Bukhari dan Muslim, dua-duanya sekali meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihar. Persoalan ini bukan berhenti tentu saja tuan-tuan dan puan-puan. Berhentilah termasuk juga tentang ijab kabul pernikahan wali. Apabila dia dah faqad kafara jihara, dia tak boleh jadi wali kepada anak perempuannya. Ini banyak pembicaraannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang ke-8 iaitu makruh dalam solat. Yang kata makruh, makariha alaih. Ini dalam ta'rif makruh. Untuk cek ikut sebelah ni, anak tempek ni yang dia balik pisah anak semua dia. Orang yang nak akal ini dia dibulkan anak bagaimana Allah nak cukup rahmatkan dia?
Ini tuan-tuan yang membuat yang kata kita menyusahkan orang, Allah tak turun rahmat lagi. Baik, apa dia tadi? Makhluk yang kata makhluk makariha alaihi apa-apa yang dibencikan Allah ke atasnya. Ini yang dikatakan makhluk. Apa dia yang Allah benci? Maka di dalam Allah benci itu banyak. Satu daripadanya yang Allah benci, umpamanya di dalam masa kita melakukan amal ibadat, kita terengkak-engkak. Terengkak-engkak ni macam mana? Terengkak-engkak ni kalau kita dalam bahasa Kedah ni macam main-main. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tunggu tengah ayam. Terengkak-engkak. Na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya, kita jaga. Rasulullah semayang sampai burung main hinggap di kepala. Punya tak bergerak, yang kita jangan kata burung. Nyamuk pun tak ada hingat. Itu bandingan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, makariha alaih. Apa yang dibanyak, apa yang Allah benci, maksudnya perkara-perkara yang makruh di dalam solat ialah perkara-perkara yang kalau kita lakukan boleh merosakkan kesempurnaan solat kita. Adapun perkara-perkara itu ialah satu, kita tengok nak, meninggalkan yang segala yang sunat. Contohnya kita tengok nak, memalingkan muka ke kanan maupun ke kiri. Di dalam sembahyang kita disunatkan tengok ke tempat sujud. Jadi yang itu sunat. Di sebalik sunat makruh. Umpamanya kita tak tengok ke tempat sujud, kita pergi tengok sekarang mulai yang lain, yang tengok kapit bahu, maka kita tak tengok di tempat yang sunat. Dia punya ta'rif dia, apa yang di sebalik yang sunat tu makruh. Baik, kita tengok bagi jelas tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa perbuatan itu adalah suatu tarikan cepat yang dicubakan oleh syaitan akan salat seseorang itu. Tarikan cepat, dia tengok sembahyang dulu. Dia tengok dalam, ataupun ini selalu ada di dalam pembicaraan kitab-kitab fiqh, main cincin, buat keluar cincin dia, ataupun cincin dia tu dia pusing kau ni, pusing kau ni masa dia sembahyang, ataupun jam tangan dia, dia buat kau ni, dia buat kau ni. Tu semuanya tuan-tuan dan puan-puan menyebabkan makruh di dalam sembahyang. Perbuatan itu adalah suatu tarikan untuk syaitan cepat untuk membawa kepada kita tidak khusyuk. Baik, yang ketiga, memandang ke atas ketika solat. Solat memandang ke atas ini adalah solat orang biasa. Kalau sekiranya solat itu dia
melakukan kerana masa dia tidur. Memang pandanglah kata. Yang ni orang biasa. Ataupun ni satu saya nak sebut untuk kita. Kita mendongakkan kepala semasa berdoa. Mendongakkan kepala semasa berdoa dibolehkan hanya doa selepas wuduk sahaja. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah apa semua tu satu. Doa yang selepas wuduk sahaja. Selepas doa lain tidak dituntut kita mendongakkan. Sebab Allah nak turun bukan nak mesti turun ke atas. Piduk tenang kot ni. Dan saya nak sebut juga, yang ni Imam Nawawi sebut, jangan memperagakan atau menggaya-gayakan malam masa berdoa. Mardud, doa tu mardud. Dia bukan deklamasi saja. Rabbana alaika tawakkalna. Na'udzubillah. Kalau tuan-tuan dan perempuan duk amin, tak sah ditepuk di tiang. Mardud doa tu. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan boleh dengan intonasi suara sahaja. Umpamanya suara kita yang mendayu-dayu, untuk kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan piduk deklamasi saja. Dan kalau ada orang deklamasi saja dalam berdoa, maka tak sah mengaminkan. Allah Subhanahu Taala tidak akan sempurnakan doa. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tuan-tuan dan perempuan nak buka majlis apa, diminta untuk nak baca doa, sekalipun di dalam bahasa Melayu, kena jaga. Dan ada 5 rukun dalam doa yang tidak boleh sama sekali tinggal. Baik, kita tengok yang berikut. Memandang ke atas. Yang kedua, yang keempat, mencocok apa tu imam tu? Mencucuk-cucukkan rokok dan sujud. Apa tu? Baik, kita berhenti perkataan tu, tapi saya nak sebut dalam bahasa Arab. Yang saya baca dalam bahasa Arab, yang kita, makna dia dalam keadaan kita berlebih-lebihan di dalam masa kita sujud, masa kita rukuk. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam mazhab Syafi'i, kita rukuk, kepala dengan punggung sama. Tiba-tiba kita, orang pegang lutut, kita pergi pegang betih. Jadi dia terpaksa jadi macam lepas liat lah. Yang dia kata tu. Yang kedua, hak sujud ni tadi. Di dalam kitab yang saya baca, kitab Arab ni, dia kata kita sujud dalam bentuk yang menyerondoi. Rondoi ni lagu mana? Tak tahulah, tengok. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Abu Qatadah yang berbunyi, aswa'un nasi sariqatu dinil ladzi yushriqu min salatihi. Qalu kaifa yushriqu min salati? Qala
lam yutimmu ruku'aha wala sujudaha aw qala la yuqimu salbahu fi ruku' was sujud. Yang ni diterangkan dengan hadis, makna dia di dalam keadaan dia mempercepatkan, dia sujud cepat, dia rokok pun cepat, macam ayam patuk padi jemur. Macam mana saya pun tak tahulah, tu kena jemur padi, tengok ayam mai patuk tu lebih mana. Dia tidak ada tamak ninah dalam masa dia mengerjakan sujud, masa mengerjakan rokok. Ini perkara yang boleh jadi makruh dan boleh jadi batal semayangnya. Baik, kita tengok lagi. Sejahat-jahat pencuri ertinya adalah orang yang mencuri dalam salat. Maka bertanyalah para sahabat, macam mana dia boleh mencuri di dalam salatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak disempurnakan rukuk dan tidak disempurnakan sujudnya. Atau Rasulullah menjawab, tidak ditegakkannya salbinya di dalam rukuk dan di dalam sujudnya, di dalam keadaan dia bergopoh-gopoh, dia cepat. Ini yang dikatakan mencuri dalam sembahyang. Manakala dalam riwayat yang lain pula diberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujudnya, sujud seperti ayam mencatuk makanan, adalah meniru sifat-sifat orang-orang munafik. Tuan-tuan dan puan-puan, kena jaga di dalam hal ini. Baik, kita tengok lagi yang berikut. Menyapu pasir atau tanah, ni makruh. Menyapu pasir atau tanah yang terdapat di tempat sujud ketika hendak sujud, kita gabui adalah makruh hukumnya, kecuali kalau perbuatan itu kita lakukan hanya sekali sahaja dengan sangat terpaksa. Umpamanya kita naik pi Jabal Rahmah, pi naik Jabal Rahmah, kita nak semayang, maka kita gabui tempat nak sujud tu. Jabal Rahmah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita naik di tangga yang biasa, di bawah pada tangga tu ada ditulis berbagai-bagai hadis. Tak boleh kita lakukan sembahyang apa semua di atas tu. Pasal apa? Hak yang tu sekiranya orang yang buat mengerjakan sembahyang itu dia banyak melakukan perkara-perkara khurafat. Sedangkan yang saya baca, satu daripada tempat yang Allah sangat memakbulkan doa ialah di tempat tinggi. Maka Jabal Rahmah itu dalam padang Arafah tu, tiba-tiba dia yang tinggi. Maka rebutlah peluang. Yang tak boleh pi duk tulis nama atas batu, pi duk tulis madah berhelah atas batu, yang tu tak ada punca. Pi ambil rebut peluang tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cerita pi lah. Kalau pi sana, kalau bawa saja, kalau isteri ke ikut sama, isteri akan pi sama. Dia pun ada juga dengar habaq. Sebab atas tu tempat Nabi Adam berdoa untuk
bertemukan semula dengan Hawa tu. Yang tu yang takut tu pi juga. Dia pun pi juga. Pimpin pun pi juga. Takut hak kawan ni pi doa tu. Yang tu saya tak tahu lah, tanya tu imam. Baik, kita tengok lagi tuan-tuan dan puan-puan. Nak sapu tadi ni, tempat nak sujud sekali saja masa mula ya. Tak payahlah sampai tiap-tiap kali nak sujud sapu. Tempat mula saja sapu, yang tu dibenarkan, tidak makruh. Baik, yang keenam, meludah ke kanan atau ke hadapan. Apabila terasa hendak meludah ketika solat, bukan solat dalam masjid, maka janganlah kita meludah ke kanan atau ke hadapan, tetapi bolehlah kita meludah ke kiri atau ke bawah tapak kaki. Demikianlah keterangan yang diperolehi daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Makna dia, kenapa kita boleh ludah ke sebelah kiri? Ulama bahas dah ni. Pasal apa kanan dengan depan tak boleh? Kiri boleh. Maka dia balik kepada perbincangan ulama, sebab ludah kepada yang kiri kerana kebencian kepada iblis, kerana kebencian kepada syaitan. Yang tu dibolehkan. Baik. Yang ketujuh, solat dengan bercekok pinggang. Dan saya nak maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, cekok pinggang adalah perbuatan ahli neraka. Apabila di dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala sampai masa dan ketika Allah meredakan hukuman, melembutkan hukuman kepada ahli-ahli neraka, maka ahli-ahli neraka berasa lega, maka mereka pun cekok pinggang. Sebab itu dilarang kita cekok pinggang. Yang boleh cekak pinggang ni itik. Nak menandakan bahawa itik tu dah sampai masa dia dah nak boleh bertelur. Tu cekak pinggang. Itik tu dia panggil itik. Itik tu cekak pinggang lah tu. Yang tu boleh. Baik, kita tengok cekak pinggang water masuk. Cekak pinggang orang lain. Piduk melawak. Orang tua-tua melawak, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang saya tengok orang tua-tua melawak, pelik. Lebih daripada budak-budak lagi. Kawan tu tengah semayang, ambil bunga kacang lendiak pergi selit di telinga kawan tu. Tu orang tua-tua. Kita kata gelap kan, tapi kita tengok kawan tu semayang. Tuan-tuan dan perempuan, kawan tu duduk semayang, dia pipi dia kendian sikit, angkat takbir, kemudian ni kodek tangan ni kawan tu. Ni orang tua-tua. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, pepatah Arab menyebut melawak seperti garam di dalam makanan. Kalau tidak ada garam, makanan tidak rasa lazatnya. Tetapi kalau terlebih garam, kepodu pisang lah makanan itu. Itu bandingan dia. Baik, kita tengoklah yang ke-8, memberi isyarat dengan tangan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam membicarakan sembahyang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, isyarat-isyarat tangan tu adalah perkara-perkara yang dibenarkan di dalam sembahyang. Hak lain tak boleh.
Memberi isyarat dengan tangan. Seorang yang sedang sembahyang, kurang baik baginya memberi isyarat dengan tangannya, kecuali isyarat menjawab salam, isyarat yang terpaksa dan isyarat yang menegur imam. Isyarat-isyarat umpamanya menegur imam, kita sebut subhanallah, atau perempuan dia tepuk tangan, orang panggil kita dalam masa sembahyang, kita tepuk tangan. Makna tepuk tangan bukan tepuk begitu, buat begitu ya. Itu pun sekali saja. Kalau dia tak dengar juga, tak payah dah pok jadi lain pula. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita buat gerakan-gerakan yang bukan pada gerakan-gerakan sembahyang, maka dia ada perkara yang boleh membatalkan. Kecuali isyarat menjawab salam. Umpamanya dia jawab syarat, dia angkat tangan, kawan tu bagi salam, Assalamualaikum, dia dengar, dia angkat tangan tu, boleh. Jangan duk jawab pula Waalaikumsalam, lepas tu baru sambung sembahyang dia. Baik, isyarat yang terpaksa dan isyarat-isyarat yang menegur imam, umpamanya sebutan subhanallah. Baik, kita sebut tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut tarjih. Orang yang mentarjih ataupun tausih, dia kena niat bahawa itu tasbih. Kalau tidak, dia batal. Imam seorang perlahan, Allahu Akbar, maka yang dia di belakang Allahu Akbar. Orang yang menyaringkan gerakan-gerakan iman tadi, dia mesti niat bahawa dia bertasbih. Kalau dia tidak niat dia bertasbih, sembahyangnya batal. Kena jaga tuan-tuan dan puan-puan, jangan piduk buat ikut dan. Rugi. Kita duk baca kepada diri kita, kita sembahyang ni banyak sangat dah, tapi tiba-tiba Allah bentang-bentang, semuanya satu pun tak terpakai bagi pada Allah. Na'udzubillah. Pada kita ketika itu, maka disebut wa huwa fil akhirati minal qasirin. Di hari akhirat, orang itu orang yang rugi. Baik, kita tengoklah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok yang ke-9 tu nanti kita sambung pada bulan yang akan datang, insya-Allah, diizinkan Allah. Ya, ada persoalan kah? Tak ada, no? Baik, tak ada, kita berhenti dulu. Kita berhenti dekat yang ke-8 tu, kita sambung balik yang ke-9 nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نور
قراءتنا ودعاءنا يا الله. اللهم أعطِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من النار أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجمع بيننا كما أجمعت بين هارون وإبراهيم. اللهم اجمع بيننا كما أجمعت بين جبرائيل وميكائيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.